Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah, bagi pelajaran amal agama pada kali ini, cikgu akan meneruskan lagi tajuk yang seterusnya, iaitu bagi pelajaran yang keempat yang bertajuk solat sunat ataupun sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat ini banyak. Yang mana kalau kita ni lakukan, kita ni dapat pahala. Tetapi kalau ditinggalkan ataupun indah melakukannya, indah mendapat dosa. Maksudnya di sini, kalau kamu buat sembahyang sunat ini, kamu akan dapat pahala. Okey, baik. Jadi sembahyang sunat ini, solat sunat ini sebenarnya banyak. Jadi ini apa yang akan cikgu terangkan ini adalah antara sembahyang sunat. Baik. Sila lihat muka surat 18 dalam buku pelajaran amal agama. Cikgu akan menerangkan dulu tentang tajuk solat sunat hajat. Sembahyang sunat hajat. Jadi apa pengertian sembahyang sunat hajat ini? Apa pengertiannya? Baik. Solat sunat hajat ialah sembahyang sunat 2 rakaat yang boleh dilakukan pada bila-bila masa apabila berhajat untuk memohon sesuatu yang dihajati atau dikehendaki. Jadinya sembahyang sunat hajat ini, sembahyang sunat 2 rakaat yang kita ni boleh lakukan bila-bila masa saja kita ni mahu. Apabila kita ni ada berhajat sesuatu. Contohnya kamu berhajat untuk supaya lulus dalam peperiksaan. Jadi bukan saja usaha membaca, menghafal, belajar. Kita ni perlu ada juga usaha lain, iaitu berdoa. Berdoa maksudnya di sana dengan melakukan ibadat tertentu, contohnya seperti sembahyang sunat hajat. Kita ni bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita ni baca, apa yang kita ni belajar akan dapat kita ni ingati setiap masa. Jadi kalau kamu ada berhajat macam ni, lakukanlah sembahyang sunat hajat. Insya-Allah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita ni hajati itu akan termakbul. Jadi itu antara maksud sembahyang sunat hajat. Baik. Macam mana niat solat sunat hajat itu? Niatnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini adalah niat solat sunat hajat kalau seorang diri. Kalau kamu menjadi imam, hendaklah kamu tambah imaman. Kemudian sekiranya kalau kamu menjadi makmum, hendaklah ditambah makmuman. Okey, cikgu akan bagi contoh. Usalli sunnatal hajati rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Itu contoh kalau menjadi imam. Kemudian contoh kalau menjadi makmum, usalli sunnatal hajati rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Jadi itu adalah contoh bagi niat sembahyang sunat hajat. Sembahyang sunat hajat seorang diri menjadi imam dan menjadi makmum.
Baik, kita ni lihat apa bacaan-bacaan yang ada pada sembahyang sunat hajat. Baik, pada rakaat yang pertama, sesudah membaca suratul Fatihah, hendaklah dibaca suratul Kafirun, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Okey, jadi pada rakaat pertama, selepas baca Fatihah tu, kamu baca surah Al-Kafirun. Kemudian pada rakaat yang kedua, sesudah membaca suratul Fatihah, dibaca suratul Ikhlas, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi itu adalah surah-surah yang sunat dibaca di dalam sembahyang sunat hajat. Cikgu ulang lagi sekali tadi. Kan seperti yang dijelaskan tadi, sembahyang sunat hajat itu ia 2 rakaat. Jadi rakaat yang pertama, selepas kamu baca Fatihah, baca surah Al-Kafirun. Kemudian pada rakaat yang kedua, selepas membaca suratul Fatihah, dibaca surah Al-Ikhlas. Okey. Jadi apa yang cikgu sampaikan tadi dapat dijelaskan, dapat dipahami oleh kamu. Sebagai rumusannya dari apa yang kita pelajari pada hari ini, kita belajar tentang sembahyang sunat ataupun solat sunat. Antaranya yang cikgu jelaskan tentang solat sunat itu ialah solat sunat hajat, sembahyang sunat hajat. Yang mana sembahyang sunat hajat ini ialah sembahyang sunat 2 rakaat, yang mana kamu boleh lakukan pada bila-bila masa saja, dan bila kita ni lakukan ialah bila kita ni berhajat sesuatu yang kita ni kehendaki. Kemudian dalam sembahyang sunat hajat 2 rakaat itu, pada rakaat yang pertama, selepas kamu membaca suratul Fatihah, kamu disunatkan membaca surah Al-Kafirun. Kemudian pada rakaat yang kedua, selepas membaca suratul Fatihah, kamu disunatkan membaca surah Al-Ikhlas. Jadi sebagai tambahan, sekiranya kamu mungkin belum hafal surah Al-Kafirun ataupun surah Al-Ikhlas, kamu boleh baca surah-surah lain yang kamu sudah hafal. Ini semestinya surah Al-Kafirun sama surah Al-Ikhlas. Surah lain pun boleh. Ini di sini maksudnya yang disunatkan membacanya. Okey. Jadi sebagai nasihat daripada cikgu, rajin-rajinlah membaca ataupun rajin-rajinlah melakukan sembahyang perkara-perkara sunat, termasuklah sembahyang sunat hajat. Kerana daripada melakukan perkara-perkara sunat ini, kita ni bukan sahaja dapat pahala, malah akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja yang dapat cikgu sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan kalau sekiranya kurang jelas ataupun perlukan penjelasan yang lebih lanjut, boleh bertanya kepada cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.